Di samping sebelum kita menunaikan solat fardu Jumaat, kita duduk seketika untuk sama-sama kita bermuhasabah dan menghayati peringatan-peringatan, tazkirah, perkongsian nasihat-nasihat sebagaimana yang telah disarankan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang berbunyi, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita duduk di dalam rumah Allah Ta'ala, beriktikaf di dalam rumah Allah Ta'ala. Selagi mana kita berada dengan niat kita beriktikaf, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengajarkan kepada kita cara untuk mendapat pahala yang lebih besar lagi ketika mana kita beriktikaf. Antara salah satunya, kita beriktikaf dengan niat nazar. Pahala yang kita dapat itu adalah pahala fardu. Pahala fardu lebih besar daripada pahala sunat. Sebagaimana kalau kita lihat kepada niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sunnah. Tetapi bila kita berubah sahaja, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid fardhan ataupun nadhran lillahi ta'ala. Jadi kita dapat pahala fardu tu yang lebih besar pahala dia. Dengan kita ikuti, aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid rumah Allah Ta'ala dan bernazar untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Masya Allah. Tapi semua ini kita hanya dapat apabila kita berada di dalam majlis ilmu. Kita tahu bila berada di dalam majlis ilmu. Bila kita tidak berada di dalam majlis ilmu, kita tidak hadir di dalam majlis ilmu, maka bagaimana kita nak beramal? Bagaimana kita nak lakukan daripada amalan-amalan yang lebih menambahkan lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kepada umat Nabi SAW beramal dengan ilmu. Sebab itu Nabi SAW kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kefarduan ke atas setiap orang Islam, lelaki maupun perempuan. Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Nurul Yakin kerana sudi mengundang saya untuk kali keduanya di masjid ini untuk memberi amanah kepada saya, menyampaikan peringatan kepada kita semua. Antara yang paling besar faktor kita menyampaikan ilmu ini adalah untuk membawa manusia kepada Allah Ta'ala dan menyatu padukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali semula kepada tujuan asal di mana Nabi SAW ketika mana mendirikan Masjid An-Nabawi, ketika sampai di bumi Madinatul Munawwarah. Di dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh almarhum Al-Syahid Al-Syekh As-Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama daripada Syria. Kalau tuan-tuan dengan pakcik-pakcik, abang-abang kenal, pernah dengar namanya, beliau adalah ulama yang tersuhur, ulama antara ulama yang terhebat, dan sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, tujuan Nabi SAW membina masjid di bumi Madinatul Munawwarah adalah pertama untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan ilmu, untuk beramal, untuk beribadah, dan yang ketiga adalah untuk menyatu padukan umat, untuk at-ta'akhi,
Ta'akhi ni maksudnya untuk mempersaudarakan di antara sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita mahu lihat ini semua, macam mana ulama dapat mengeluarkan hikmah ataupun sebab yang Nabi SAW bina masjid ini. Bukan mereka menggunakan akal semata-mata untuk istimbatkan, untuk mengeluarkan hikmah, kebaikan, sebab-sebab, melainkan mereka ini akal mereka dipandu dengan cahaya Allah Ta'ala. Kalau akal kita hanya sekadar akal yang tidak dipandu dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya akal itu tidak menatijahkan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti dipandu dengan cahaya Allah Ta'ala. Kalau tidak, akal ini sebenarnya maksud akal, aqala, kita panggil akal dengan K lah, bukan Q. Kalau tulisan Rumi, K. Pada bahasa Arabnya Ain Qaf Lam. Ain Qaf Lam ini adalah maksudnya ikat. Orang Arab kalau pergi ke Saudi, pergi ke Emirat, mereka ada pakai sesuatu atas kepala. Bahrain, dia pakai apa tu? Dia pakai serban, dia letak atas kepala, kemudian dia letak tali atas kepala tu. Tali apa dia panggil? Dia panggil iqal. Iqal. Daripada perkataan saya apa? Aqalah. Iqal tu, kalau orang belah sana dia kata igal. Igal sebab qaf dia tukar pada qaf ga. Kalau qahwah tu kopi, tukar dia sebut gahwah. Kenapa mereka pakai igal atas? Asalnya orang-orang Badui ni, kita nak kata orang sana orang Badui, dia selalu sibuk dengan unta. Sibuk dengan unta. Jadi cara mereka nak ikat unta, dia tak bagi unta dia lagi, ataupun cara dia guna iqal tadi. Iqal tu dia lipat kaki unta. Dia lipat, bila kaki unta dah terlipat macam ni, dia masukkan tali tadi dekat bahagian kaki tadi. Jadi unta tu tak boleh lepas. Jadi tak boleh pergi mana-mana. Nak berjalan tak boleh kan? Macam. Kalau pakcik-pakcik, abang-abang, orang yang bermain kuda, kalau kuda yang dia meronta-ronta, dia nak angkat kaki dia nak paku ladam pada kaki dia, nak angkat susah, dia nak sentak kaki dia, kita lipat kaki dia, kita ikat kaki dia tu, ikat di bahagian. Tak sakit, macam kita lah, kita duduk bertimpuh, kita cuba ikat kaki kita dengan peha kita. Kita tak sakit lah, sebab dia lipat macam biasa. Baik. Jadi digunakan akal pada manusia ini adalah untuk mengikat daripada sesuatu yang salah. Sebab itu orang kita ni semua, kita kena panggil orang mumayyiz. Mumayyiz ni maksud orang yang, ulama berbeza pendapat maksud mumayyiz. Tetapi ada yang kata mumayyiz ini adalah budak yang sudah pandai menguruskan diri, sudah tahu kanan dan kiri, pandai cebok sendiri, pakai selipar pun dah tak terbalik, kanan pakai belah kanan, kiri pakai belah kiri. Tetapi mumayyiz ini maksudnya adalah yang boleh membezakan. Bila kita sudah pandai membezakan di antara yang baik dan yang buruk, itulah dipanggilkan mumayyiz. Mumayyiz adalah salah satu yang daripada syarat-syarat seorang itu wajib untuk melakukan solat, melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya
Kalau maknanya lawan dia akal, orang berakal. Baik. Apabila akal kita sudah pandai, kita sudah berakal. Kalau kita menggunakan akal kita daripada panduan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akal kita akan membawa kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kerap kali di dalam Al-Quran, ya, kerap banyak, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah cerita, bukankah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada ibrah, pengajaran kepada orang yang mempunyai akal. Para ulama, antaranya ulama-ulama usuliyin, ahli usul, mereka menyatakan bahawasanya di antara dalil-dalil yang mana kita dituntut ahli usul, ahli fiqh untuk mengistimbatkan, untuk ekstrak, untuk mengeluarkan hukum daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah an-nabawiyah yang berlandaskan daripada qiyas. Kita ada 4 hukum yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih ni yang dipersetujui oleh ulama, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Al-Qiyas ilhaqu hukmin, haqu amrin bi amrin bi hukmin bi musawati lahu fil illah. Itu ta'rif ilhaqu, kata amrin, ilhaqu amrin bi amrin, memasukkan sesuatu dengan sesuatu, fi al-hukmi, di dalam hukum, limusawatihi lahu fil illah, kerana terdapat padanya penyamaan pada illat sebab. Itu semua kerana akal. Tak dapat tidak mesti syarak, tapi akal, kias. Kita tengok, sama, ni sama, maka hukum dia sama. Contoh, apabila ulama menghukumkan sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, berdasarkan kepada kiasannya kepada arak. Kerana apa? Illat limusawatihi lahu fil illah, kerana illah, sebab arak memabukkan, dadah memabukkan, sama, haram. Orang yang minum ubat, nak sabar dulu, tak kena orang minum ubat, macam tu haram saya minum ubat, Ustaz. Baik, oleh kerana dia bukan zat, haram pada zat dia, tetapi oleh tengok sebab. Bila doktor kata minum sekadar ini, tetapi bila dia mengambil ubat itu bukan kerana sebab sakit, tetapi hanya untuk memabukkan, hilangkan akalnya, maka ulama kata haram. Seperti disebutkan di dalam masalah hukum cerai talak, di dalam kitab-kitab fiqh mengatakan bahawasanya jika seseorang itu melafazkan talak dalam keadaan dia mabuk, tengok mabuknya disebabkan apa? Apakah mabuknya at-ta'addi, kerana sengaja dia mabuk, ataupun mabuknya bukan kerana sengaja? Contoh, dia makan ubat, doktor suruh makan ubat, bukan dia sengaja nak makan ubat, dia terpaksa makan ubat tadi, dia jadi mengantuk apa semua, tiba-tiba dia tercerai isteri dia dalam keadaan dia tengah kepala tak betul. Maka ulama kata tidak jatuh. Kerana apa? Kerana ada sebab dia. Tetapi kalau dia memang orang ubat, nak mabuk dengan ubat, beli ubat batuk, minum sampai mabuk, sampai dah pening, sampai dah tak tahu nak cakap apa, bila dia melafazkan cerai kepada isterinya, maka terjatuh talak. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, barang siapa yang minum arak kemudian dia menceraikan isterinya, maka jatuh talak. Ada sahabat, sebahagian sahabat tak, dia kata
Kerana dia mabuk. Mabuk tak tahu apa-apa, tapi kerana dia ta'addi fis sakr, kerana sengaja pada mabuk, maka jatuh talak. Jadi penggunaan qiyas adalah dengan apa? Dengan akal. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tadi, inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Kerana padanya ada ibrah, pengajaran kepada orang yang mempunyai mata hati, orang yang punya akal, untuk dikiaskan. Oh, macam ni oh, kalau macam ni tak boleh. Kerana apa? Kerana sama. Jadi banyak daripada hukum hakam yang digunakan qiyas munzu, daripada semenjak daripada zaman sahabat sampailah zaman kita sekarang, ulama menggunakan. Tapi dalam qiyas, pada masalah qiyas, ada dipanggil qiyas al-fasid. Qiyas al-fasid, qiyas yang rosak, qiyas yang tak boleh dikiaskan. Kerana apa? Kerana sudah bercanggah dengan rukun-rukun qiyas. Kena belajar pula qiyas. Zaman dulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fi darain, amin. Imam Syafi'i kan awalnya dulu berguru dengan Imam As-Sufyan, Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau ketika itu dipanggil mazhab Ahlul Hadis. Mazhab, ada mazhab apa? Ada mazhab. Mazhab ni lama dah sebenarnya. Orang yang kata kenapa sibuk-sibuk mazhab ni, sebab dia orang tak belajar. Mazhab ni lama. Zaman sahabat dulu mazhab sahabat. Ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Sayyidina Ali. Mazhab tu maksudnya apa? Orang jadikan sahabat itu tempat rujuk. Sebab sahabat ni dia ada berbeza-beza pendapat. Tak apalah, sahabat mereka ahli ijtihad, mujtahid dah, sebab mereka ilmu lebih tinggi daripada pada ulama. Kemudian mereka punya pegangan. Kemudian turun. Sebelum daripada Imam Syafi'i ada lagi ulama-ulama yang ada mazhab. Dan pada zaman Imam Syafi'i, selepas Imam Syafi'i, ada mazhab Abi Thawr. Pernah dengar mazhab Abi Thawr? Tak pernah dengar mazhab Abi Thawr. Kerana dia mujtahid mutlak, kerana dia layak untuk bermazhab, dia ada kemampuan untuk berijtihad. Baik, pada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berada di bumi Makkah, berguru dengan Imam Sufyan. Kemudian Imam Sufyan adalah imam yang berpegang dengan hadis, dipanggil mazhab Ahlul Hadis. Kemudian pergi ke Basrah, pergi ke Iraq, dipanggil sana mazhab Ahlul Ra'yi. Mazhab Ahlul Ra'yi ni mazhab yang berpegang dengan akal. Dua mazhab. Mana dia, bila kita belajar di dalam tarikh ataupun sejarah, dia ada dua madrasah dipanggil, dua sekolah, dua ma'had dipanggil belah Hijaz. Hijaz ni maksudnya Madinah, Mekah, semua itu bermazhab dengan mazhab apa? Mazhab Ahlul Hadis. Pergi ke Basrah, mazhab dengan mazhab Ahlul Ra'yi yang menggunakan akal di dalam istimbatkan hukum. Bukan akal semata-mata, tapi kena pandu juga dengan, ni orang kata ustaz ni pakai, mana boleh akal semata-mata, mesti kena pandu dengan nas Al-Quran. Kalau kita kias pun kena tengok dulu Nabi SAW haramkan arak, kemudian yang lain tu kiaskan dengan daripada nas daripada hadis Nabi SAW. Baik, cuma mereka tidak bersetuju bila Imam Syafi'i pulang daripada Basrah ke Makkah. Sebahagian daripada mereka tidak bersetuju dengan Imam Syafi'i kerana membawa pemahaman Ahlul Ra'yi yang berpegang dengan akal. Boleh kembali rujuk kepada Mawsu'ah Syafi'iyah ataupun kisah Al-Imam Syafi'i, latar belakang beliau, bagaimana Imam Syafi'i mempelajari ilmu, berpindah daripada satu madrasah kepada satu madrasah, sehinggalah akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i diterima pada waktu itu, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, menjadi anak murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali tu, anak murid Imam Syafi'i. Kalau kita ni rasa tak perlu mazhab ni, itu jadi berat. Baik, dengan mazhab Ahlul Ra'yi yang dibawa oleh Imam Syafi'i yang menggunakan akal, akhirnya ulama-ulama di sana mengiktiraf apa yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Awalnya dia orang tak bagi belajar, jangan. Tapi akhirnya bila mereka melihat,
mereka pantau, cek, akhirnya mereka mendapati bahawasanya ilmu ini diperlukan. Sampailah pada zaman kita sekarang, Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf akal, tetapi akal yang kita perlukan adalah akal yang berlandaskan dengan cahaya Allah Ta'ala. Baik, untuk kita yang bukan imam, hanya imam masjid saja, imam tak imam masjid, imam dekat rumah tak imam dekat rumah, imam dekat R&R kalau orang talak. Baik, kita nak gunakan akal, tetapi akal yang sihat. Kata guru saya, al-aqlus salim min qalbis salim. Tetapi pepatah orang Arab dia kata al-aqlus salim min jismis salim, akal yang sihat daripada badan yang sihat. Tak, guru saya kata bukan. Dia kata al-aqlus salim min qalbis salim, akal yang sejahtera itu terlahir daripada hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu akan dapat dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila tenang hati kita, sejahtera hati kita. Bermakna di sini untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan akal yang bercahaya, yang memandu kita kepada jalan Allah Ta'ala. Nurul basirah adalah dengan kita memandu akal kita, dengan kita bawa kepada zikir kepada Allah Ta'ala. Apa zikir? Zikir-zikir ni banyak sangat. Ulama memudahkan kita, ulama menghimpunkan azkar, zikir-zikir. Ulama himpun. Himpun itu adalah untuk kemudahan kepada kita yang nak cari, nak beramal. Satu dah nak amal. Yang kedua ni, kalau dah kita dah malas, nak beramal pun malas, apatah lagi nak cari daripada hadis Nabi SAW. Zikir pagi. Cuba kita nak korek satu-satu daripada hadis Nabi SAW, nak cari zikir yang khusus untuk pagi, zikir dan khusus untuk petang. Tetapi datang ulama, mereka sudah bagi kepada kita zikir. Contohnya Wirdul Latif Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, antaranya Al-Ma'thurat, antara banyak daripada zikir-zikir yang dibaca pada waktu pagi. Manzil, itu yang dibaca untuk memudahkan kita untuk beramal, daripada kita susah-susah nak pergi cari hadis Nabi. Ini ulama susah tu daripada hadis. Dah lah, ni kita pula datang pada akhir ni, ya betul ke ni? Betul, kita pun ambil pula zikir yang disusun ulama, cek pula, ini betul ke hadis ni? Ini betul lah. Dah lah, baca sudah lah. InsyaAllah lah ulama lah, mereka dah susun daripada hadis Nabi SAW. Kemudian zikir, Ustaz, tak cukup ke lagi kita baca Al-Quran hari-hari? Tak. Baca Quran zikir, ya, baca Al-Quran zikir. Tetapi Nabi SAW kalau kata Al-Quran itu sudah mencukupi, nescaya tak akan Nabi ajar zikir-zikir pada waktu pagi. Nescaya Nabi tak ajar zikir. Nabi akan kata apa? Bacalah Quran, tak perlulah zikir. Tetapi Nabi SAW mengajar kepada kita zikir. Jadi zikir pun perlu, membaca Al-Quran pun perlu. Sama, kalau zikir saja tak baca Quran, tak boleh juga. Kerana disuruh oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Disebutkan fadilat, kelebihan membaca Al-Quran. Macam di sini, Masjid Nurul Yakin, saya diberitahu selepas zuhur ni, ada buat halaqah membaca Al-Quran. Lepas tu ada lagi rumah. Di mana? Di Selekoh, saya tak tahu Selekoh mana satu. Kata Selekoh lah. Ya. Ada tempat rumah mengaji Al-Quran. Boleh. Ada ruang untuk kita membaca, mempelajari. Ada anak-anak tahfiz sini, Masya Allah, belajar Al-Quran. Al-Quran ni bukan untuk dipelajari ketika Ramadan saja, bukan. Orang tunggu Ramadan baru nak baca Al-Quran. Masa itulah baru terhegeh-hegeh. Minta maaf lah kalau saya kata ni, kalau kata kuat terhegeh-hegeh. Kasar dah? Tak kasar? Okey. Terhegeh-hegeh maknanya masa itulah baru nak sibuk. Saya sebenarnya tak pandai baca Al-Quran. Tak apalah, kita boleh terimalah waktu tu. Tapi kalau bulan Ramadan ni kata saya tak pandai baca, bulan Ramadan nak datang, nak masuk halaqah, nak masuk tadarus. Bulan lepas tak pandai baca, minta maaf lah saya tak pandai baca. Bulan ni pun tak pandai baca. Dah tahu tak pandai baca, belajarlah pandai sampai pandai baca. Bila takkan nak tunggu tadarus tu nak belajar? Tak. Al-Quran ini mesti sentiasa dibaca.
untuk memahirkan seseorang itu membaca Al-Quran, sebagaimana kita nak mahir bercakap bertutur dalam bahasa yang lain, kita kena praktik. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran bukan bahasa kita. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi kelebihan kepada umat Melayu ni, orang Melayu ni. Orang Melayu ni kelebihan dia, saya sendiri, bukan saya kata suara saya bagus ke tak, nah, saya pergi ke island. Nah, ustaz ni cerita pergi island lah ni. Dah bukan nak kongsi. Nah, masa di sana saya bantu abang saya, abang ipar, dia jadi imam di sana di Mulingga. Nah, kalau orang pergi island dia tahu. Di sana dia dipanggil dia tak panggil masjid, dia panggil Islamic Center. Dia tak ada masjid, hanya satu di Dublin, Islamic Center. Saya hanya azan je pada. Kita pun cubalah azan-azan, cuba nak belajar. Jadi orang Arab ni, dia satu dia pantang orang Arab. Jangan bagi orang Pakistan, orang India azan. Bergaduh. Tak payah sebut dah, tapi abang tahu dah macam mana orang India kalau azan. Dia sebut Allah, dia tak sebut Allah. Sebab lafzul jalalah ni khusus. Dia sebut Allah macam mana? Allah. Marah orang. Bergaduh hari Jumaat tu. Orang Melayu. Biasanya yang azan, biasanya orang Melayu. Jarang orang Arab pun tak azan. Orang Melayu yang azan. Hari Jumaat, satu hari Jumaat tu, orang Melayu tak azan. Yang azan orang Pakistan. Lepas solat, dia terus jumpa orang Melayu yang selalu azan tu. Dia kata, kenapa engkau tak azan? Kau tahu tak? Haram. Haram selalu dia bagi. Haram. Kenapa? Pantang bagi dia orang. Dan saya pernah sekali azan. Dia kata, kau ni orang Melayu ke orang Arab? Orang Melayu ke orang Arab? Suara tak bagus, tapi bukan saya kata puji tak. Dia tanya, tolong ajarkan anakku untuk azan. Tolong ajar. Allah bagi lidah orang Melayu ni, alhamdulillah. Tengok kori. Ada kori antarabangsa. Ada kori yang menang, bukan kat sini lah. Ada daripada mana? Daripada Bangladesh, daripada Indonesia ada, daripada Malaysia ada. Lawan siapa? Orang Arab. Orang Arab tu dah lidah Arab dah, tapi orang Melayu, Masya Allah, Allah bagi lidah sebutan Arab. Bila saya pergi sana belajar dengan orang Arab, bila bercakap, Zaya, kaifa halak, bi khair, tamam, tayyib, mabsut, ish khabarak fi syai' wala syai'. Kita cakap bahasa Arab. Kau ni asal keturunan mana? Terus dia tanya keturunan kita. Allah bagi orang Melayu. Bila kita mampu untuk membaca Al-Quran, Allah bagi kelebihan kepada orang Melayu untuk baca Al-Quran, baca ni. Ada orang cerita saya pergi ke Mekah, baca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang Arab tunggu sampai habis dia baca. Pergi. Habis baca, pergi. Kaifa haluka bi khair? Masmuka? Masmuka. Tak tahu. Orang Arab tu ingat dia betul boleh baca, boleh cakap Arab. Sebab apa? Baca Al-Quran bagus. Dia kata, Arabi? No. Lepas tu nasib baik orang Arab tu dia kata, aku ingat kau boleh cakap bahasa Arab. Sebab kau baca Al-Quran bagus. Allah bagi kelebihan. Jadi kita tak gunakan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Jadi ambil kelebihan. Jangan kita jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Kufur, Ustaz, kalau kita tak gunakan nikmat Allah Ta'ala tu, betul-betul kufur? Ya, kufur. Ulama kata apa? Syukur, maksud syukur adalah sarful abdi bi jami'i ma an'ama Allahu alaihi fi ma khuliqa li ajlihi. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang menggunakan nikmat Allah Ta'ala kepada apa nikmat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu syukur. Boleh tengok di dalam syarah kepada kitab Safinatun Najah, Nailur Rajak. Nailur Rajak kitab daripada syarah Safinatun Najah, kitab awal-awal mubtadiin, untuk orang awal nak belajar fiqh. Bila di syarah kepada maksud syukur, itu maksud syukur. Saya bagi rujukan kitab ni supaya orang boleh kembali. Ada kitab Nailur Rajak boleh rujuk. Betul. Kadang-kadang orang Melayu ni masya-Allah bijak-bijak, ramai bijak. Bila ustaz ceramah je, bila orang guru ustaz, apa dalil dia ustaz? Semua nak tanya dalil. Sebab orang Melayu ni bijak sangat. Tu dia tanya dalil tu. Tak tahu pun tak apalah.
Sebab nak tanya dalil ni satu benda yang sangat-sangat besar. Kerana kalau sekadar dalil saja belum mencukupi. Kerana apa? Kerana dalil ini perlu kepada istinbat hukum. Istinbat hukum tu maksudnya bagaimana kita berinteraksi dengan dalil Al-Quran. Bukan sekadar kita, oh Nabi SAW kata, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk. La tajlis hatta tusalliya raka'atain. Jangan dia duduk sampai dia solat 2 rakaat. Nak tanya, hadis ini menunjukkan wajib solat 2 rakaat ke sunat solat 2 rakaat? Sebab dua-dua perintah. Buat sunat perintah, buat wajib perintah. Dah kita tahu macam sekarang ni kita tahulah, ustaz, sunat lah. Sebab apa kita tahu sunat? Sebab ulama kata sunat. Tapi kalau kita sekadar tahu tu dalil, oh Nabi suruh kita solat 2 rakaat, jangan duduk. Duduk, siapa duduk haram. Boleh jadi faham gitu. Sebab apa? Nabi larang, jangan duduk. Jangan duduk tu maksudnya haram duduk ke makruh duduk. Sebab itu pemahaman kepada dalil ini adalah kepada ulama, bukan pada kita. Kita tahu, ustaz dalil. Nanti ustaz bagi dalil nanti kan pening kepala. Baik. Sebab itu dia kata al-ijma' qiyas, al-Quran, sunnah, al-ijma', al-qiyas, qaulu sahabi, amalu ahli Madinah. Panjang ni. Ini semua dalil-dalil daripada dalil sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam Malik rahimahullah taala solat pada bulan Ramadan. Solat bulan Ramadan, solat tarawih 36 rakaat. Kita alhamdulillah solat kita 8 rakaat je. Kan? Kat sini 20. Masya-Allah. Orang nak mana ada orang kat Malaysia ni buat 36. Tak ada. Kalau time ni nak buat 20, nak buat 6 Time benda yang mudah ikut mazhab lain macam tu. Jadi kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga dengan saya sambung dengan fadilat baik. Fadilat daripada kelebihan Al-Quran. Kita belajar sekarang ini adalah untuk bantuan kita pada bulan Ramadan. Kerana apa? Bila kita lancar membaca Al-Quran di dalam bulan biasa, kelak ketika masa mana masuk pada bulan Ramadan, kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak dan bacaan yang betul. Jangan jumlah yang banyak tapi baca terabur, tak? Kita belajar hukum hakam sekarang, bukan tunggu Ramadan baru nak belajar hukum idgham, hukum nun mati, hukum mim mati, mat tanwin, mat iwad, mat tamkin, mat arid li sukun, mat lin. Baru nak belajar. Yang saya tahu mat bakar. Nak duduk rumah dekat sana dah. Mat itu tahulah. Ini adalah bantuan. Bila kita dengar imam pandai pula kita kritik. Masya-Allah, kita kritik imam ni kuat. Apa imam ni baca? Kita pun baca entah apa-apa. Kita imam baca ni, Allah tak sedap lah imam baca. Dia tunggu sedap tak? Yang paling penting betul dulu. Jangan fikir sedap dulu. Betul dulu. Fatihah yang paling penting. Kita baca Al-Quran. Kita solat setiap hari. Berapa rakaat kita solat? Semua kena baca Fatihah. Ada 14 tasydid, ada 14 sabdu di dalam Fatihah. Apakah kita meraihkan 14 sabdu di dalam Al-Fatihah? Tak percaya balik nanti kira satu-satu. Bulat Tapi jangan bulat pakai pen. Bulat pakai pen nanti padam balik. Tengok berapa belah. Itu disebut di dalam kitab fiqh. Kalau kita tak meraihkan sabdu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, hilang satu huruf. Kenapa? Sabdu itu ada 2 huruf. Ra. Kalau bismillah, kalau misal Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu dia akan bagi efek. Bila kata ustaz kata azan bagus, sebab kita sudah praktik dengan makharijul huruf, dengan sebutan-sebutan huruf. Jangan buat kita sebut walau ni waladdallin. Mana nak betul, mana nak sedap. Patutlah jadi imam baca macam tu. Betul lah orang kita pasal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak boleh. Itu contoh. Contoh. Mesti kan waladhdall, mesti hafatul lisan, mesti lidah kita baru kita punya sebutan dia betul. Bila sebut siratal ladzi, tak boleh siratal lazi, jadi zai berubah huruf, berubah makna. Habis Fatihah. Alham, mana alham, mana ha, mana berak.
Hak pedas ke hak ketawa? Hak simpoi. Orang Kedah kata simpoi kan, simpoi. Sepatutnya alhamdulillah, hak yang duduk di tengah-tengah halkum, hak dan ain duduk di tengah. Tak apa, ain tu orang Melayu dimaafkan sebab dia menyengau sikit dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak apalah dia. Tapi kena bezakan. Sebab itu bila kita belajar daripada sini, daripada awal, start pada hari ni, mula pada hari ni, kelas-kelas Al-Quran kita cuba hadir untuk kita dapat pahala besar. Sebab bila masuk Ramadan, kita setiap huruf daripada huruf Al-Quran, Rasulullah kata apa? Tidak aku katakan alif itu, alif lam mim itu harfan, walakin alif harf, wal lam harf, wa mim harf. Satu, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian pada hari yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemampuan, kudrah untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar. Pada saya yang berkata dan kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ada ummatul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wallahu taala alam. Yang baik itu semua daripada Allah, yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.